أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار عظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال نبينا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله وصدق النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Jadi alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita bertemu di dalam pengajian ilmu tajwid bagi membaiki bacaan kita, dan pengajian ini menggunakan kitab Nurul Jamal syarah kepada matan Tuhfatul Atfal yang dikarang oleh Syekh Sulaiman bin Husin Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala, dan kita telah sampai pada muka surat 42 mengenai bab idgham. Okay, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa kali ni suara okey kot. Jadi alhamdulillah kita berada pada bahagian faedah di dalam bab idgham ni. Faedah yang pertama, sebahagian qurra menghimpunkan huruf idgham bi gunnah dalam kata yumin. Di antaranya Imam Ibn Jazari rahimahullah taala yang wafat pada 833 Hijrah, beliau berkata wa adghiman bi gunnatin fi yuminu. Maknanya dia kata dia gunakan huruf idgham ma'al gunnah tu dengan yumin. Dan termasuk di dalam idgham nombor 2, pertemuan nun pada sin, dan juga mim yang pertama pada mim di dalam kata to sin mim. Dalam perkataan to sin mim pada awal surah Syu'ara, terdapat nun mati bertemu dengan mim. Yang mana nun mati itu berada dalam sin. Kita nak tahu mana? Kita ejau balik. Sin tu ejau macam mana? Sin ya nun. Ni ada tulis lebih ni. Sin ya nun. Jadi ada nun tu, nun mati. Dan juga mim ejau macam mana? Mim ya mim. Jadi nun mati bertemu dengan mim. Sebab tu kita baca to 2 harakat, sin 6 harakat, pasal bertemu dengan sukun. Sukun jadi mat lazim lazim, mat lazim ni apa mat yang bertemu dengan sukun atau bertemu dengan syaddah, maka dikira sebagai mat lazim. Di sini bertemu dengan sukun atau bertemu dengan syaddah sebenarnya. Pasal dah nun ni dah masuk idgham. Dan mim ya mim bertemu dengan sukun. Jadi dibaca dengan Tasim mim. Orang kata dengung tu mai mana? Dengung tu mai pada pertemuan nun mati bertemu dengan mim. Orang kata dengung tu nama hukum dia apa? Dengung tu nama hukum dia idgham ma'al gunnah. Pasal nun mati bertemu dengan mim yang terdapat dalam rungkaian perkataan atau huruf sin dan juga mim itu sendiri. Okey, nampak? Yang seterusnya, yang ketiga, faedah yang ketiga ialah izhar mutlak. Izhar mutlak di dalam setengah kitab menamakannya sebagai izhar idgham. Yang kata izhar idgham ni pasal apa? Pasal dia itu cukup syarat idgham tetapi dibaca izhar. Sebab tu dalam ada kitab-kitab Patani, kitab Jawi sebenarnya. Anda pernah jumpa, kita pernah jumpa bahawa istilah dia tak gunakan istilah izhar mutlak, dia gunakan istilah izhar idgham. Sebab itulah, sebab dia tu huruf idgham tapi dibaca izhar. Sebab tu nama izhar idgham. Ianya pertemuan nun mati dengan huruf idgham waw dan ya sahaja yang dikecualikan daripada idgham. Tak kena idgham. Dia tu huruf idgham tapi tak kena idgham. Nun mati bertemu dengan waw, baca izhar, izhar mutlak. Nun mati bertemu dengan ya, baca izhar mutlak. Apa dia tu? Di dalam satu kalimah dinamakan kalimi, manakala pada fawatihus suwar dinamakan harfi. Ada 2 jenis pula. Izhar mutlak ada 2 jenis. Ada izhar mutlak kalimi dan ada izhar mutlak harfi. Contoh ada bawah tu dalam kotak ni kita boleh tengok izhar mutlak. Yang mana izhar mutlak kalimi pada waw ada 2 contoh, qinwanun, sinwanun. Kita kena baca izhar, tak boleh baca qinwanun pergi masuk lepas tu pergi dengung, tak kena. Izhar iaitu menyebut kena nun mati, menyebut huruf kena pada makhrajnya tanpa dengung. Mengeluarkan huruf
pada makhrajnya tanpa dengung. Itu maksud izhar kan. Kita dah tengok dah ta'rif izhar sebelum ni. Sinwanun. Ad-dunya. Tak boleh masuk taklid idgham, taklid dengung. Bunyanuhu. Bunyanuhum. Bunyanu ni ada macam-macam jenis. Dia bergabung dengan dhamir banyak. Dan harfi pula hanya bertemu dengan waw saja, iaitu pada harfi. Yang kata harfi ni apa? Pasal dia pertemuan izhar mutlak itu berlaku pada fawatihus suar, pada huruf pembuka surah. Yang pertamanya ialah Yasin, ketika mana kita wasalkan ayat pertama dengan ayat kedua, jadi berlakulah pertemuan nun mati bertemu dengan waw. Yasin, sin ya nun, nun mati bertemu dengan waw. Sin mati bertemu dengan waw di sini, menurut riwayat Hafs an Asim daripada Thariq Syatibiyah, mesti dibaca dengan izhar. Yasin wal Qur'anil Hakim. Tak boleh pi idgham, tak boleh pi Yasin wal Qur'an, tak ada. Ni daripada Thariq Syatibi lah. Kalau Thariq Thaibah dia ada dua-dua. Tapi kita ni nak bincang yang Thariq Syatibi saja. Supaya kita lebih jelas apa yang kata. Tu waktu orang kata maknanya kita mengaji tajwid peringkat pertama. Kita hanya mengaji yang Thariq Syatibiyah saja. Jadi yang Thariq Syatibiyah kata izhar mutlak pada sin Yasin bertemu diwasalkan dengan wal Quran. Begitu juga nun wal qalam. Kalau kita sambung wasal. Kalau waqaf tak ada lah apa-apa ni, kita tak nama lah pertemuan kalau kita waqaf. Ni yang jadi nama hukum tu apabila kita sambung. Begitu dengan hukum nun mati lain. Kalau hukum nun mati itu sampai situ kita berhenti. Contoh perkataan may yaqulu, kita pergi berhenti kat man. Lepas tu kita sebut yaqulu. Tak ada lah hukum. Jangan pergi kata situ idgham pula. Idgham hanya berlaku ketika mana kita wasalkan bertemu antara nun mati dengan selepasnya. Okey. Jadi begitu juga di sini. Kalau kita berhenti, mana tak ada nama izhar mutlak tu. Izhar mutlak tu apabila kita mewasalkan Yasin dengan Al-Quran. Begitu juga dengan nun wal qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Banyak 6 harakat, kemudian izharkan. Jadi beza, kena beza. Nun wal qalami wa ma yasturun. Jadi nun tu kena angkat lidah, tak boleh nun wal qalami. Tak boleh. Maknanya kena ada macam satu bunyi yang mana lidah kita terangkat kena pada makhraj. Nama apa izhar? Bila kata izhar tu ialah mengeluarkan huruf kena pada makhraj. Nun wal qalami. Nama nun wal qalami, bagi kena tu. Ni wal qalami tak kena pun. Dengar tu pun tahu dah kata tak kena makhraj. Maka kita tidak menunaikan izhar mutlak dengan tepat. Okey, baik. Tu cara penyebutan. Ada kalimi dan ada harfi. Kesimpulannya, izhar mutlak ada berapa contoh dalam Quran? Ada 6. Ada 6 contoh. Yang kita selalu yang kita kerap duk ngaji, qinwan, sinwan, dunia dengan bunyan. Bunyan banyak contoh, dunia pun banyak contoh. Ini kata kalimah. Kalimah ada 4 kalimah kalimi dan 2 kalimah harfi. 6. Izhar mutlak ada 6. Yang keempat, faedah yang keempat ialah pertemuan di antara nun mati dan ro yang dihukumkan dengan hukum izhar. Ada satu ni. Tadi ni catatan nun mati bertemu dengan waw kena baca izhar. Nun mati bertemu dengan ya kena baca izhar. Sedangkan ya dengan waw ni huruf idgham al-ghunah. Ni nun mati bertemu dengan ro pun kena baca izhar juga. Sedangkan ro huruf apa? Huruf idgham bila ghunah. Dia kena idgham juga tapi tak dengung. Mir rabbihim idgham saja tapi tak dengung. Tetapi di sini kena izhar. Apa contoh dia? Ialah pada surah Al-Qiyamah ayat 27. Tu. Wa qila man raq. Sebab apa kena izhar? Kerana telah tertentu padanya bacaan saktah. Bila saktah tak bolehlah kita saktah dengan idgham. Mana boleh? Saktah mesti saktah macam waqaf. Saktah tu waqilaman. Gimananya bila waqaf tu kita kena bunyi nun lah. Tak boleh kita waqilamar ra berhenti sambil duk idgham tu. Saktah waktu idgham tu salah, tak kena. Jadi bila saktah maka tertentu atasnya dengan izhar. Saktah dengan izhar. Saktah dengan izhar. Jadi di sini waqilaman ra pada surah Qiyamah ni adalah satu bacaan yang dalam menurut Thariq Syatibiyah wajib. Saktah wajibah. Saktah wajibah, yang mana wajib dibaca saktah
Maka bila kata wajib baca saktah, wajib juga kita baca dengan izhar. Tak ada, maka kita tak boleh baca idgham langsung di sini. Melainkan ada daripada Thariq Thayyibah atau daripada qiraat yang lain. Okey, baik. Ni ada maknanya ada dalam ramai banyak-banyak tu ada yang terkeluar juga. Matan seterusnya Imam Al-Jamzuri rahimahullah taala kata apa? Wa salithul iqlabu 'inda al-ba'i miman bi ghunnatin ma'al ikhfa'i. Bait yang ketiga. Dan yang ketiga ialah iqlab. Iaitu membalikkan nun mati atau tanwin ketika bertemu dengan huruf ba. Kepada huruf mim mukhfah berserta dengan gunnah. Yang ketiganya iqlab, iaitu menukarkan nun kepada bunyi mim ketika bertemu dengan ba. Dan tukaran mim tu ialah tukaran mim mukhfah, bukan mim hakiki, berdasarkan kata-kata Imam Jamzuri Jamzuri kata miman bi ghunnatin ma'al ikhfa. Maknanya ada ikhfa, ada tersembunyi situ. Mim tu, nun mati tu dengan ba, nun tu tukar jadi bunyi mim, dan mim itu dibaca dengan mim yang tersembunyi, mim ikhfa. Okey, baik. Ketiga, tengok syarahan ya. Ketiga, iqlab pada lughah iaitu membalikkan, tukar, membalikkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia iqlab di sini membalikkan. Bila kata membalikkan, dia ni terbalik lah macam ni. Bila kata iqlab tu, dia macam tukar tu, membalikkan. Kita macam goreng telur tu, balik itu. Itu dikatakan sebagai iqlab. Macam tu lah. Seterusnya, apa lagi yang ada di sini? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Menukarkan nun mati atau tanwin kepada huruf mim mukhfah. Tu. Berdasarkan kata Imam Nujazari lah. Imam Al-Jamzuri. Menukarkan nun atau tanwin kepada mim mukhfah pada lafaz, tidak pada khat. Maknanya lafaz ya kita sebut mim, tetapi nun tu ditulis dengan nun juga, tak ada kita tukar. Nun tu tukar jadi mim. Maknanya kekalkan tulisan nun, cuma bila baca dengan huruf mim berserta gunnah, betul-betul dengung. Mim mukhfah itu mim yang disebut dengan kurang jelas. Yang dimaksudkan dengan mim mukhfah iaitu kita sebut tak apa nak jelas bunyi mim dia. Dan cara menyebutkan adalah dengan meninggalkan rongga kecil tanpa merapatkan bibir. Ini yang kita dapat daripada sebahagian guru, bahawa bila kata mim mukhfah tu, yang kata mukhfah tu dia bunyi samar-samar atau bunyi tak jelas. Bunyi dia tersembunyi. Bila kita bunyi tersembunyi tu, tak boleh bunyi jelas lah. Kalau mim jelas tu, dia tutup mulut. Amma bunyi jelas. Kalau bunyi mim tak jelas, amma dia bunyi tak jelas. Tu mim mukhfah. Amma bunyi tak jelas. Sebab tu setengah-setengah guru orang kata memberi syarat. Bukan memberi syarat apa, memberi petua lah. Dia bagi petua. Kalau nak sebut dia iqlab ni, kena sebut bagi ada tinggal rongga sikit, sehelai ketah lah, ada yang kata rongga kecil dan sebagainya. Pasal ni bagi menunaikan ibarat mim mukhfah tu, supaya tercapai mim mukhfah tu macam mana, macam tu lah. Supaya tercapai apa yang dikatakan mim mukhfah, mim yang tersembunyi tu, seperti kata-kata ulama yang terdahulu. Okey, baik. Ni kita nak bagi jelas lah. Kita nak bagi jelas. Cuma dari segi talaqi itu bergantung pada guru yang kita talaqi dengannya. Qila merapatkan kedua-dua bibir, dan sebahagiannya kata merapatkan bibir. Kebanyakan yang kata tinggal rongga ni, ada kata kebanyakannya ulama qurra daripada Mesir. Dan yang kata merapatkan bibir ni, di antara mereka yang lantang menyatakan kena rapat ni ialah ulama daripada Syria. Dan hari ini pun ada perbahasan yang agak mendalam tentang iqlab ni nak rapat ke tak rapat. Itu terpulang kepada talaqi kita. Talaqi kita dengan guru. Okey, baik. Cuma di situ ada perbahasan, dan ada yang menguatkan, mengatakan bahawa yang lebih penting ialah sanad, dan setelah dikaji
Ini pendapat tu lah, pendapat pengkaji tu lah. Dia kata setelah dikaji bahawa boleh dikatakan kesemua dan kebanyakan sanad ya dia dengan tutup mulut. Wallahu alam, itu kajian. Ini adalah satu kajian. Tetapi ada juga yang orang kata menolak pandangan itu dan mengatakan teori. Sebab apa ulama mengatakan mim mukhfah, pasti tak kata mim terih. Kalau mim terih kan senang, tutup mulut rapat. Dia ada orang kata pro dan kontra di dalam perbahasan iqlab ini. Tapi tak apalah, ala kulli hal, bagi kita mengambil dua-dua pendapat itu adalah terpakai. Tu kita mengambil jalan tengah yang mana kita orang kata ni dia ada hujah, dia ada tok guru, jalan masing-masing. Okey, baik. Hurufnya satu saja iqlab, iaitu huruf ba. Contohnya ambihum, kalau tinggal tu kerenggang sikit, kalau tidak ambihum, rapat tu yang kata rapat tu jangan rapat sampai remot pipi. Kata jangan remot bibir kita jangan sampai remot. Kata ambihum, tu nampak sangatlah salah iqlab lah. Kata sama ada kita menutup dengan lembut atau kita merenggangkan sedikit. Tu dua pendapat tu. Jangan buka luas bihum, tu lagi salah. Jadi rapat sampai remot bibir itu salah, dan juga buka dengan bukaan yang luas pun salah. Jadi senang kata dia perbezaan yang cukup sikit amburika sami'un basir. Ada perbezaannya. Kita pernah bertanya kepada Dr. Muhammad Mustafa Allah tentang perkara ni. Dia mengatakan bahawa sebenarnya benda tu adalah cerita tentang tutup buka mulut tu adalah adalah dua benda yang bersekali. Dia kata dia gabung dua-dua mazhab tu. Yang orang nampak berkelahi dua mazhab tu, dia kata sebenarnya benda tu sekali tu. Yang kata buka tu lah, buka ke depan. Yang tutup mana? Tutup ke belakang atau tutup ke tepi. Bila kita dia macam jadi maknanya kita buka, patut tapi ada bahagian yang tutup. Jadi dia Dr. Mustafa Allah dia kata sebenarnya tu bukan khilaf. Tu sebenarnya adalah satu benda yang kita buat sama dah. Cuma tak tahu pasal apa jadi orang kelahi. Dia kata macam tu lah. Wallahu alam. Itu bagi pendapat dia. Dia kata macam tu lah. Faedah kita tengok dalam iqlab ni, apa faedah yang kita dapati? Iaitu Imam Ja'bari rahimahullah taala yang wafat pada 732 Hijrah memasukkan iqlab ke dalam hukum ikhfa, menjadikan huruf ikhfa di sisinya sebanyak 16 huruf. Yang kita pakai ikhfa 15, dia ikhfa 16, masuk iqlab satu lagi. Pasal iqlab ni pun dia macam ikhfa juga, pasal dia pakai mim mukhfah kan ni. Miman bi gunatin ma'al ikhfa'i. Sebab tu Imam Ja'bari kata dah tukar kepada mim mukhfah, dia kata masuk ikhfa jelah, tak kena lah buat nama baru. Seolah-olah begitu kan, nampak. Bila dia kata dah nampak kesamaran, nak sebut iqlab tu bunyi sama-sama nak macam ikhfa. Nanti kita akan masuk ikhfa, nanti kita akan tengok yang mana ikhfa tu dia samar macam mana. Dia kesamaran ikhfa tu di antara idgham dan izhar. Dia tak terlalu izhar dan dia tidak sampai ke tahap idgham. Dia duduk tengah-tengah, dia duduk sama-sama tu ikhfa. Manakala iqlab pula dia pun sama-sama juga. Bila kata sama-sama masuk ikhfa tu itu Imam Ja'bari. Yang kedua, ulama dhabtul Quran meletakkan tanda mim kecil ekor ke bawah. Dia mim ekor ke bawah. Pasal ada satu lagi mim ekor pendek. Mim ekor pendek yang di bawah ni ada tunjuk. Dan alamat mim yang ekor panjang ni adalah alamat untuk iqlab. Bila kita tengok mim ekor panjang ni, kita tahu ni nak kena baca iqlab, nak kena dengar ni, senang kan. Tak kira tengok huruf dia, tak apa kita tengok mim kecil ni tahu dah ni iqlab. Itu senang. Berbeza dengan mim kecil ekor pendek. Yang ekor pendek tu alamat waqaf lazim. Waqaf lazim ialah satu waqaf yang dia mestikan kita berhenti kerana di situ ada kaitan yang orang kata kalau kita sambung akan menjejaskan sedikit makna. Okey, baik. Itu waqaf lazim. Jadi bezalah antara tanda mim kecil. Ada dua lah mim kecil dalam Quran. Mim kecil ekor panjang dan ekor pendek. Okey. Yang ketiga, faedah yang ketiga yang tertegah iqlab pada alimum bara'atun akhir surah Anfal dengan awal surah Taubah ketika dibaca dengan wajah saktah.
Jadi ketika mana kita nak baca sambung, innallaha bikulli syai'in alim, bara'atun minallahi wa rasulih. Habis surah Anfal, terus nak masuk surah Taubah. Pertama sekali nak kena baca isti'azah. Tak payah baca isti'azah. Ada setengah-setengah kadang kita duk rasa dah surah Taubah ni tak ada basmalah, kita nak kena baca isti'azah. Tak gaduh. Isti'azah tu awalul qiraah, pada mula-mula bacaan. Mula baca tu isti'azah. Kalau kita dah baca sama, kalau kita mula dengan Taubah tu, kita baca lah isti'azah. Kita buka-buka Quran, kita nak mula surah Taubah. Kita baca lah isti'azah dulu, baru baca baratun. Tapi kalau kita buka-buka, kita baca surah Anfal, contohnya. Lepas tu kita rajin lagi, kita habis surah Anfal, kita rajin nak baca lagi. Nak baca masuk surah Taubah. Tak gaduh lah isti'azah dah. Tak cukup isti'azah sekali tu. Isti'azah pada awalul qiraah sahaja. Pasal kita dah bacaan kita bersambung dengan bacaan surah Anfal tu pada waktu itu juga. Jadi terus innallaha bikulli syai'in alim bara'atun. Pasal dah tak ada basmalah, terus dengan bara'atun. Cuma ketika mana kita nak teruskan bacaan itu, ulama kata harus kita memilih antara tiga wajah, atau kalau kita dalam majal taklim, kita baca ketiga-tiganya sekali. Yang pertama iaitu kita baca dengan cara waqaf. Alim, bara'atun. Lepas tu baru mula bara'atun. Isti'azah tak payahlah, pasal dah kita sambung kan. Atau kita baca dengan wasal. Wasal kena iqlab pasal di situ alimun tanwin jumpa dengan bara'atun. Alimun bara'ah. Contoh kita baca situ dah pendek sikit. Atau ada wajah yang ketiga ialah saktah. Harus kita baca saktah. Innallaha bikulli syai'in alim, bara'atun minallahi wa rasulih. Ada saktah. Saktah maknanya tak ambil nafas lah. Waqaf tadi ambil nafas. Habis alim ambil nafas, bara'atun. Mana kalau saktah tak ambil nafas, dah terus baca bara'atun. Ada wajah saktah. Dan ketika mana kita baca dengan wajah saktah, tak boleh baca dengan iqlab. Kita alimu, kita nak bunyi macam mana saktah. Mana boleh nak saktah sambil iqlab kan. Jadi saktah tu dia nak putih. Jadi bila waktu saktah, di situ tertegah wajah iqlab walaupun ada mim kecil, nampak. Kira saktah tu kira macam waqaf. Bila waqaf kan kita tak ambil tahu dah mim kecil tu nak kena dengung tak dengung, memang tak dengung lah waqaf. Begitu juga waktu saktah kita macam waqaf. Okey, baik. Ini antara saktah yang harus. Saktah yang harus. Ada satu lagi saktah harus pada surah Al-Haqqah. Manakala yang wajah dalam surah Yasin tu, itu semua marqadina tu adalah saktah wajib. Nanti ada waktu dia, ada pada pertemuan akan datang insya-Allah pada muka surat yang depan-depan. Seterusnya kita masuk ikhfa. Imam Jamzuri rahimahullah ta'ala kata apa? Warabi'ul ikhfa'u 'inda al-fadili minal hurufi wajibun lil fadili fi khamsatin min ba'di 'ashrin ramzuha fi kilmi hadzal baiti qad dammantuha sif dha sana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan zalima. Dan yang keempat ialah ketika bertemu baki daripada huruf menjadi kewajipan bagi orang yang sempurna. Jadi ketika bertemu dengan baki huruf, tadi dah sebut dah huruf izhar ada 6, huruf idgham ada 6 yang mulun, huruf iqlab ada 1. Baki itu 15 semua huruf ikhfa. Semua huruf ikhfa. Fi khamsatin, dia beritahu pula fi khamsatin min ba'di 'ashrin ramduha, pada 5 selepas daripada 10 rumusnya. 5 lepas pada 10 maknanya 5 lepas 10 15 saja. Khamsatin min ba'di 'ashrin, 5 lepas pada 10 saja. Suruh kita 5 lepas 10, 5 lepas 10 15. Dia kata ambil rumus sahaja. Nanti rumus yang bawah ni. Fi kalmi hadzal baiti qad dammantuha, pada jumlah bait ini yang telah aku susun. Ini Syekh Zamzuri kata ni. Dia kata ambil rumus sahaja, rumus yang awal ni. Daripada sif ambil sad saja. Za ambil zal. Sana kam, macam itulah yang kita kata akhi haka ilman hadhihi ghairu khasir kan, huruf izhar kan. Ambil huruf depan lah. Huruf depan tu adalah huruf izhar.
bagi setiap kalimah. Bagi setiap kalimah tu ambil huruf depan. Ni huruf ikhfa yang depan ni lah. Ada berapa kalimah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nampak? Ada 15 kalimah. Setiap huruf depan tu adalah huruf ikhfa. Sad, zal, sa, kaf, jim, shin, qad. Ni qad ni qaf. Qaf, sin, dal, ta, zai, fa, ta, dad dan juga za. Lagi dia za. Okey, baik. Ini semua huruf huruf ikhfa. Kita tengok makna ikhfa. Keempat, ikhfa pada lughah sembunyi. Pada istilah ialah membunyikan nun mati atau tanwin dengan sifat antara izhar dan idgham. Tu kata ikhfa tu sembunyi tu dia bunyi sama-sama, tak izhar dan juga tak idgham. Duduk tengah-tengah. Ikhfa ni duduk tengah-tengah. Tanpa tasydid berserta dengan gunnah. Tak ada lah kita nak tasydid pula dekat ikhfa. Yang kena tasydid tu dekat idgham kamil lah. Yang ini ikhfa tidak sajalah izhar dan tidak pula dimasuk ke dalam huruf yang selepasnya seperti idgham. Di antara keduanya ikhfa itu juga menghilangkan zat nun atau tanwin dan mengekalkan sifatnya iaitu gunnah. Maknanya yang kata ikhfa tu dia menghilangkan zat nun itu sendiri, zat nun atau tanwin, tetapi yang duk tinggal dengung yang lain-lain semua nun tu hilang. Makhraj nun, senang kata makhraj nun lah. Makhraj nun tu hilang tetapi dengung ada. Dengung ada. Nanti kita tengok. Pada contoh nanti kita akan buat praktikal dah. Hurufnya 15 daripada huruf muhmalah, 5 daripadanya muhmalah dan 10 daripada 10 huruf mu'jamah. Ingat lagi muhmalah dengan mu'jamah ni apa? Muhmalah ialah huruf yang tiada titik. Kan huruf ada 15. Yang 5 tak ada titik dan yang ada titik ada 10. Tu 15 semuanya. Terdapat pada huruf awal bagi setiap kalimah dalam jumlah sif dasana kam jada sakhtun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da' zalima. Contoh. Ni. Yang muhmalah 5 tak ada titik. 1 ni 2 mana lagi? 3 4 5. Yang lain semua ada titik, nampak? Yang tak ada titik hanya 5 muhmalah, huruf muhmalah. Yang lain huruf mu'jamah. Jadi contohnya yunsurun. Macam mana nak sebut yunsurun? Kita tak boleh rapat lidah ke langit-langit. Yunsurun. Itu bukan ikhfa. Itu jadi izhar ma'gunah. Izhar ma'gunah. Jadi kena renggangkan lidah daripada pasti dia bukan izhar. Dan kita pula tak boleh masuk terus ke sad. Yusarun. Dia duduk tengah-tengah antara izhar dan juga idgham, ikhfa duduk tengah-tengah. Yusarun. Nampak lidah tu tak melekat ke langit-langit. Munzirin. Munzirin. Ni munziru. Tak apalah. Mansura. Tak boleh. Mansura pergi rapat. Mansura tak kena. Itu bukan ikhfa. Dan yang selalu berlaku kesalahan di dalam menuturkan ikhfa pada dal dan ta. Dal dan ta kerap. Dal dan ta kerap. Contohnya yan tahun ni, kita tengok ambil ta ni. Yan tahun nak sebut macam mana? Yan tahun tak kena. Renggang lidah daripada makhraj nun tu. Yan ta. Dengar bunyi beza. Cuba tengok sekali lagi. Yan ta. Dia ada bunyi tu, bunyi kuat sikit. Bunyi kuat tu menunjukkan bahawa kita menjauhkan lidah daripada makhraj nun, dan itulah yang dikehendaki di dalam menunaikan ikhfa. Ya tahu min tahtiha, tak boleh min tahtiha, tak kena. Min tahtiha pi rapat lidah ke langit-langit, tak kena. Begitu juga dal selalunya. Andada, tak kena, bukan andada. Andada. Dia lidah kena jauh daripada langit-langit. Pasal apa? Pasal dia bukan izhar. Kalau izhar rapatlah. Izhar akan merapat mengeluarkan huruf pada makhrajnya tanpa dengung. Okey, baik. Faedah. Setengah ulama menghimpunkan huruf ikhfa di dalam jumlah satu juz'a sadda ka fasiq datazin shazza. Ni
lama dah baru perasan. Ada daripada waktu buat daurah di Johor dulu ni, ada satu sahabat kita bagi tahu, kata sin ada dua ustaz ni, sin sini, sin sini. Huruf izhar apa sin? Ni sa sebenarnya, fasik sa. Buat pembetulan. Siapa yang ada kitab, buat pembetulan dekat sini. Pada muka surat berapa ni? Muka surat 46. Fasik ni dengan sa, bukan dengan sin. Satu jaza saddaka fasiq datazin syadza. Wa huruf izhar, huruf ikhfa 15. Huruf ikhfa 15. Sa. Pasal sa tak ada lagi. Yang sini sa ni silap tulis. Faedah yang kedua, tebal dan nipis gunnah bergantung pada tebal dan nipis huruf ikhfa yang 15. Dia kata bergantung pada tebal nipis huruf tu. Kalau huruf tu tebal, maka dengung pun kena tebal. Kalau huruf tu nipis, maka dengung pun nipis. Kesimpulannya, gunnah ikhfa pada sad, dad, ta, za dan qaf 5 huruf saja ditebalkan. Maknanya daripada 15 tu, 5 dengung kena tebal. Nun mati tanwin bertemu dengan sad, dengung kena tebal. Ansad, tak boleh ansaddukum, tak boleh ansaddukum, baru dia tebal naik atas. Contoh lain, min qabl, tak boleh min qab ke bawah, tak kena. Min qab kena naik atas, isti'la kena naik tebal. Kerana kesemua huruf itu di kalangan huruf isti'la. Manakala gunnah pada 10 yang berarti dinipiskan. Yang lain pada sad, ta, za dan qaf kena nipis. Tak boleh kita pergi tebal pula. Anfusakum, nun mati bertemu dengan fa pun pergi tebal pasal apa? Anfusakum, nipis macam tu. Tak boleh naik atas. Tajri min tahtihal anha, naik tinggi. Min kena nipis. Baca dengan nipis. Yang kata nipis tebal itu apa? Iaitu orang kata intonasi tu, suara tu bila kita naik atas maka dikira sebagai tebal. Dan kalau dia dikira sebagai nipis. Okey, baik. Faedah yang ketiga pula apa dia di sini? Ikhfa. Satu lagi sebelum ni, kata tebal dan nipis ni adakah perlu muncung? Tak perlu muncung. Kita bukan bila kata tebal kan, min, contohnya min tin, perkataan min dan tin, nun mati bertemu dengan ta. Bukan dia min tin, dia hanya tebal, dengung. Yang kata tebal itu bukan kena mencung. Tebal itu ialah orang kata menebalkan suara, atau menghalakan angin ke arah atas. Senang kata. Itu apa petua yang kita dapat, bahawa yang kata tebal itu apa? Yang menghalakan angin ke atas. Tak boleh angin pergi turun bawah. Kita maknanya mulut kita lah yang menentukan angin turun bawah atau angin naik atas. Bila kita halakan angin napas kita ke atas, maka akan lahirlah bunyi tebal. Bukannya mulut. Sebaliknya mulut ni muncung dengan tak muncung tu boleh membantu. Jika itu membantu, maka kita boleh buat, tak ada masalah. Untuk pelajaran kan. Untuk pelajaran, jadi kita muncung lah untuk payah sangat. Dah payah sangat nak buat tebal. Jadi muncung dah dulu supaya bunyi tebal itu terhasil. Lama-lama biasa kita akan orang kata latih lain. Latih lain. Tapi bukanlah muncung sampai macam ismam tu teruk sangat. Muncung padalah sampai kita rasa kita puas hati dengan tebal yang kita buat. Okey, baik. Ala kulli hal, tebal tidak orang kata tidak memberi kesan kepada bibir. Yang tebal itu ialah angin tu, angin suara, bukannya pada bibir. Okey, baik. Faedah yang ketiga, Allahumma salli ala Muhammad. Ikhfa di sini dinamakan dengan nama ikhfa hakiki untuk membezakan dengan ikhfa syafawi. Boleh kalau dipanggil dengan ikhfa hakiki kan. Pasal ikhfa syafawi contoh mim mati. Hukum ikhfa bukan berlaku pada fathih suar. Dia kata juga berlaku. Dia bukan berlaku, juga berlaku pada fathih suar. Macam mana idgham berlaku pada fathih suar pada pembuka surah, ikhfa pun banyak berlaku. Contohnya ain sin qaf. Ain nun mati bertemu dengan sin. Ain. Kalau kita rongkai balik ain ya nun mati bertemu dengan sin. Sin qaf pun ikhfa juga. Sin ya nun bertemu dengan qaf. Jadi sebab tu ada dengung. Ain sin
sin, qaf. Cuma pada ain tu dengung dia nipih pasal jumpa dengan sin. Sin huruf istifal. Ketika mana sin dengan qaf itu dengung dia kena tebal kerana bertemu dengan huruf isti'la. Qaf, sin, qaf, macam tu. Kaf, ha, ya, ain, sad. Dekat mana ain, sad tu? Antara ain dengan sad, nun mati bertemu dengan sad, huruf ikhfa. Dengung. Ta, sin, tilka. Ketika mana kita baca sambung pada surah An-Namli ni. Ta, sin, tilk. Maknanya sin tu nun mati bertemu dengan ta, tilka tu berlaku terhasillah ikhfa, yang mana kita perlu dengung. Ni contoh pelik lah sikit kan. Kadang-kadang orang janganlah ambil contoh ni. Orang kata sila berikan contoh yang ikhfa nun mati bertemu dengan ta. Dia ambil ta, sin, tilka. Orang kata mana dia nun tak nampak pun nun mati bertemu dengan ta. Nampak pelik kan. Tapi sebenarnya ini antara salah satu contoh dan diterima sepatutnya. Perhatian, kebanyakan orang tersalah ketika menuturkan ikhfa pada huruf ta, ta dan dal. Ini tadi kita beritahu dah. Ketika mana nun mati bertemu ta atau dal, maka dia merapatkan lidah ke arah makhraj nun. Salah, tak kena. Kerana ia menghasilkan izhar bi gunnah. Kan menghasilkan izhar bi gunnah. Jadi macam kita contohnya andada pi rapat, andada, walaupun kita rapat tak kuat pun. Kalau rapat kuat lagi lah salah. Andada tak kena. Andada baru betul. Andada baru betul. Cara yang betul ialah menukarkan ikhfa. Itu tu. Menuturkan ikhfa seperti mana yang kami ambil daripada guru-guru kami melalui talaqi, dengan tidak merapatkan lidah kepada makhraj nun, kerana ikhfa tidak beramal pada lidah. Ikhfa tidak beramal pada lidah. Dia beramal pada hidung. Manakala huruf beramal pada lidah. Okey, baik. Selesai. Ini adalah dia punya khulasah dia. Dia punya carta khulasah dia. Hukum nun mati ada izhar, idgham, iqlab dan ikhfa. Akhiran qa'ahu, yang mana idgham akan pecah kepada dua, ma'al gunnah dan bila gunnah. Dan juga huruf-hurufnya yanmu, ral, ba, satu jeda, sad, dal, kaf, fasik, za, ta, sin, sanza. Ni fasik ni sa, tukar kepada sa. Buang gigi dan buah titik, 3 titik dekat atas dia. Contoh, kalau 2 kalimah dia baca dengan idgham, kalau 1 kalimah dia dinamakan sebagai izhar mutlak. Tengok tu dunia sinwan, kalau maknanya. Dan ikhfa juga ada 2 jenis, yang mana ikhfa gunnah dia ditebalkan iaitu 5 huruf, dan ikhfa gunnahnya dinipiskan iaitu 10 huruf, baki daripada keseluruhan 15. Okey, baik. Dan seterusnya ialah ahkam nun wa mim musyaddadatain. Kita akan baca pada pertemuan yang akan datang. Wallahu subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Segala baik kepada Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita bincang pada hari ini mendapat manfaat di sisi saya sendiri dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.